Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita sambung lagi dengan pembelajaran kita untuk modul 8, pelarasan akaun nominal. Subtajuk kita hari ini ialah hasil belum terima. Sebelum tu kamu boleh download soalan ini di ruangan deskripsi di bawah dan boleh kita buat bersama-sama dengan latihan kali ini. Okey, yang pertama sekali kita lihat maksud hasil belum terima. Hasil belum terima bermaksud hasil untuk tempoh semasa tetapi wang belum diterima dalam tempoh semasa. Okey, kalau kita tengok garis masa di sini, katakan tempoh semasa adalah tahun 2020 dan tempoh akan datang katakan 2021. Okey. Hasil tempoh semasa bermaksud hasil yang kita patut terima untuk tahun 2020 tahun semasa tetapi kita masih belum terima dalam tempoh semasa tersebut. Jadi, yang kedua, walaupun wang belum diterima dalam tahun semasa, ia akan diiktiraf sebagai hasil tahun semasa. Jadi, untuk hasil belum terima ni, kita akan iktiraf ia sebagai hasil untuk tahun 2020 kerana ia adalah hasil untuk tahun semasa. Okey, ayat yang ketiga ni. Hasil belum terima akan diiktiraf sebagai hasil dalam tahun semasa ataupun tempoh semasa kerana ianya adalah hasil untuk tahun semasa. Jadi, keadaan hasil belum terima ni berlaku apabila perniagaan telah menyerahkan barang atau telah menyediakan perkhidmatan kepada pelanggan tetapi pelanggan belum membuat pembayaran kepada perniagaan. Ini lebih kurang kita katakan macam pelanggan berhutang kepada perniagaan. Jadi itu adalah maksud hasil belum terima. Ia akan diiktiraf sebagai hasil untuk tempoh semasa walaupun wang belum lagi diterima oleh perniagaan. Sekarang kita akan lihat contoh untuk merekod hasil belum terima di dalam penyata kewangan. Okey, kita boleh rujuk contoh 2 di hadapan ni. Perniagaan Izura menyewakan sebahagian ruang kedainya kepada penjual telefon bimbit. Untuk tempoh perakaunan semasa yang berakhir pada 31 Disember 2020, perniagaan telah menerima hasil sewa berjumlah RM5,500 iaitu sewa untuk bulan Januari sehingga November 2020. Kemudian ayat terakhir, sewa untuk bulan Disember 2020 masih belum diterima sehingga akhir tempoh perakaunan. Okay, itu situasi soalan. Perniagaan menyewakan ruang kedai kepada penjual telefon bimbit dan telah pun menerima sewa berjumlah RM5,500 untuk sewa Januari sehingga November dan sewa bulan Disember 2020 masih belum lagi diterima sehingga tarikh 31 Disember 2020. Okey, jadi kita kena tengok di manakah kedudukan hasil-hasil ini berada dalam tempoh kewangan. Okay, jumlah yang telah pun diterima RM5,500 ni adalah untuk bulan Januari sehingga November 2020. Ini bermaksud keseluruhan RM RM5,500 itu adalah untuk tempoh semasa, iaitu bermula pada 1 Januari hingga 31 Disember. Manakala sekarang ni kamu perlu mengira berapakah jumlah sewa yang belum diterima untuk bulan Disember. Jadi kalau kita lihat di sini, jumlah sewa yang telah diterima iaitu RM5,500 adalah untuk 11 bulan. Jadi kita akan bahagi dengan 11 dan kita akan dapat sewa sebulan ialah RM500. Jadi sewa belum diterima untuk bulan Disember berjumlah RM500. Jadi Disember masih lagi berada dalam tempoh semasa. Jadi ini yang kita maksudkan sebagai hasil belum terima. Ia adalah hasil tempoh semasa kerana dia masih lagi termasuk dalam tahun berakhir 31 Disember 2020. Jadi dari segi pengiktirafan hasil, jumlah sewa yang telah diterima sebelum ini, kita akan
tambah dengan sewa bulan Disember. Jadi keseluruhan sewa yang akan direkod sebagai hasil di dalam tahun 2020 adalah berjumlah RM6,000. Okey, jadi bagaimanakah kita akan catatkan perkara ini dalam penyerta kewangan? Yang pertama sekali kita lihat bagaimanakah catatan dibuat dalam akaun untung rugi. Kita lihat format lajur akaun untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2020. Pertama sekali, kamu kena letakkan tajuk kecil sewa kedai ini masuk dalam kategori hasil. Kita buat tajuk kecil, itu tambahkan dengan hasil. Okay, dan untuk butiran kita akan tulis butirannya sebagai sewa diterima. Dan kamu boleh tunjukkan pengiraan iaitu RM5,500 akan ditambah dengan RM500. Jadi jumlah sewa yang kita iktiraf sebagai hasil dalam akaun untung rugi berjumlah RM6,000. Okey, kita dah ambil kira sewa yang telah diterima termasuk dengan hasil sewa yang belum kita terima. Jadi dalam ayat di bawah ni rumusan yang kamu boleh buat. Hasil belum terima akan ditambah. Okay, akan ditambah dengan jumlah hasil yang telah diterima. Ingat nah, hasil belum diterima akan ditambah dengan jumlah hasil yang telah diterima. Okay, itu dalam akaun untung rugi. Sekarang kita lihat pula dalam penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember 2020. Okay, RM500 yang belum kita terima ini kita akan rekod sebagai aset semasa. Jadi kita akan bagi nama sebagai sewa belum terima. Itu kita akan rekodkan sebagai aset semasa sebanyak RM500. Jadi dalam ayat di bawah ni kamu boleh tuliskan perkelasan dalam penyata kedudukan kewangan. Hasil belum terima akan direkodkan sebagai aset semasa. Okay, konsep di sini dia hampir sama dengan akaun belum terima. Jadi sewa belum terima, kata kunci di situ adalah belum terima. Dia mirip dengan akaun belum terima, itu kita kelaskan sebagai aset semasa dalam penyata kedudukan kewangan. Okay, itulah cara untuk kamu tunjukkan jumlah hasil dan juga pelarasan hasil belum terima dalam penyata kewangan. Okay, bagi langkah seterusnya, saya akan tunjukkan bagaimana untuk kita mencatat hasil dan juga hasil belum terima di dalam ledger dan juga penyata kewangan dalam format T. Okay, yang pertama sekali, daripada contoh tadi kita lihat pelarasan untuk hasil belum terima. Yang pertama ialah kita akan menambahkan kepada akaun hasil dan yang kedua kita akan wujudkan aset. Jadi secara ringkasnya, tips pelarasan untuk tajuk ini ialah tambah hasil dan tambah aset. Jadi sekarang kita lihat bagaimanakah langkah untuk merekod dalam ledger. Yang pertama, kenal pasti akaun induk, maksudnya akaun sewa diterima. Ya, sama ada ianya hasil ataupun belanja. Jadi dalam contoh ini, sewa diterima adalah akaun hasil. Jadi kita pun buka ledger yang bernama sewa diterima. Dan sewa diterima ni adalah akaun yang bersifat hasil. Jadi bermaksud pertambahan hasil akan kita catat sebelah kredit. Okey, putaran kedua, masukkan jumlah hasil yang telah diterima ke sebelah kredit akaun sewa diterima. Jadi kalau kita tengok contoh tadi, kita telah pun menerima sewa sebanyak RM5,500. Kita masukkan di sebelah kredit. Tarikhnya adalah pada Disember 31. Kita sudah ada baki akaun, okey, itu baki BB. Okey, itu kita masukkan jumlah hasil yang telah pun diterima sejak di bulan Januari sehingga bulan November. Okey, langkah yang ketiga, buka akaun sewa belum terima, iaitu akaun aset yang wujud disebabkan pelarasan. Jadi kita buka akaun baru, itu nama dia sewa belum terima. Dan sewa belum terima ni adalah akaun yang bersifat aset. Jadi apabila kita bertambahnya aset, kita akan catat di sebelah debit. Okay, sekarang kita akan catat pelarasan mengikut tip pelarasan di atas. Okay, kita ikut sistem catatan bergu.
Jadi tip pelarasan di sini adalah kita nak tambah hasil dan tambah aset. Okey, tambah hasil dan tambah aset itu sebanyak RM500. Jadi akaun hasil, kamu nak tambah hasil, kamu ikut balik kedudukan huruf H dalam persamaan perakaunan, itu kita akan kreditkan. Jadi kita akan kredit sebanyak RM500 pada tarikh Disember 31. Dan yang kedua, kamu nak wujudkan aset, okay, nak tambahkan aset. Aset bertambah, kita akan catat sebelah debit mengikut kedudukan huruf dalam persamaan perakaunan. Jadi kita akan debitkan akaun sewa belum terima sebanyak RM500 juga pada tarikh Disember 31. Jadi seperti biasa dalam akaun tersebut, kamu akan catat butiran nama akaun yang menjadi bergu kepadanya. Iaitu akaun sewa diterima, kamu akan catat butirannya sebagai sewa belum terima. Dan dalam akaun sewa belum terima, kamu akan catatkan butirannya sebagai sewa diterima. Okey, yang saya gunakan dakwat merah ni, itulah catatan pelarasan, iaitu kita menambah hasil sewa diterima dan kita mewujudkan aset semasa, iaitu sewa belum terima. Okey, langkah berikutnya, akaun sewa diterima akan ditutup ke akaun untung rugi. Jadi kita pun akan imbangkan akaun sewa diterima seperti biasa. RM5,500 tambah RM500, kita dapat jumlahnya RM6,000. Jadi angka pengimbang juga adalah RM6,000. Dan kita akan tutup akaun sewa ini ke akaun untung rugi. Jadi di tempat butirannya, kamu jangan tuliskan baki HB sebab kita nak tutup akaun. Kamu akan tuliskan di sini akaun untung rugi. Okey, jadi kita akan bergukan ke akaun untung rugi. Kalau kamu buat format T, kita akan bergukan ke sebelah kredit. Jadi di sini kita masukkan RM6,000 dan butirannya adalah sewa diterima. Okay, sewa diterima akan masuk ke sebelah kredit dalam akaun untung rugi format T sebab kita ikut balik kedudukan huruf. Okay, hasil adalah item di sebelah kredit jika kita menggunakan akaun dia berformat T. Okay, dan yang terakhir sekali, untuk butiran yang kelima, akaun sewa belum terima akan diimbangkan. Jadi jumlahnya adalah RM500. Dan pada tarikh imbangan Disember 31, kita pun tulis sini, baki hantar ke bawah RM500. Dan pada tarikh berikutnya, itu Januari 1 tahun berikutnya, kita akan tulis butirannya sebagai baki bawah-bawah RM500. Okey, ini kita akan catat dalam penyata kedudukan kewangan sebagai aset semasa. Kita masukkan tajuk kecil, aset semasa, dan kita akan tuliskan butirannya adalah sewa belum terima. Itu sebanyak RM500. Okey, dalam penyata kedudukan kewangan, kita masukkan sewa belum terima, aset di sebelah kiri. Okey, kedudukan huruf dalam persamaan perakaunan. Aset berada di sebelah kiri penyata kedudukan kewangan. Okey, itulah cara kamu untuk mencatat pelarasan hasil belum terima dalam ledger dan juga catatan dalam penyata kewangan jika kita menggunakan format T. Okey, saya harap kamu boleh faham dengan penerangan saya pada kali ini. Okey, kita akan jumpa lagi dalam video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, bye-bye.